Assalamualaikum semua, apa khabar? Salam berhujung minggu, salam satu Malaysia. Ya, hari ini kita mungkin dikejutkan juga ya. Dalam persidangan MIC pagi tadi, presidennya ada menyebut kemungkinan mereka akan menyertai Perikatan Nasional. Dan apakah ianya bermakna bahawa MIC akan meninggalkan Barisan Nasional? Itu kita belum pasti lagi ya. Tetapi presidennya ada menyuarakan ketidaksenangannya apabila kita tidak mahu bekerjasama dengan Perikatan Nasional untuk berada dalam satu pasukan menghadapi pilihan raya umum yang ke-15 nanti. Ya, kita semua sudah sedia maklum bahawa UMNO dalam persidangan agung yang baru saja berlalu bahawa UMNO tidak akan bekerjasama dengan PPBM. UMNO menolak PPBM dalam menghadapi pilihan raya nanti. Dan apabila Parlimen dibubarkan, maka UMNO akan bersendirian. Walaupun di atas talian ini saya ada seorang veteran UMNO yang banyak pengalamannya. Kita inginkan pandangan daripadanya di atas situasi kemulut politik yang berlaku ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Datuk ada mendengar ulasan saya tadi ya Datuk. Nampaknya dalam tempoh sebelum Parlimen dibubarkan, satu demi satu perkara berlaku. Hari ini MIC telah menyuarakan ketidaksenangannya pada UMNO dan tidak mustahil juga MCA juga akan bersuara pandangan yang sama seperti MIC. Tidak mustahil, mungkin juga MCA juga mahu keluar daripada Barisan Nasional. Jadi saya inginkan pandangan daripada Datuk kerana Datuk lama dalam UMNO. Silakan Datuk. UMNO dah tahu. War declaration have been made by Taqiyuddin yang akan menyokong PN sepenuhnya PRU 15. Apa lagi yang kita harap? Harapan tu dah tertutup. Kecuali mereka tidak buat declaration. Kita masih boleh teragak-agak ya ke tidak. Pandangan saya lah. Apabila declaration dah dibuat oleh Taqiyuddin bahawa kerjasama penuh akan diberikan kepada PN, UMNO kena buat sesuatu dalam jangka waktu yang pendek, membuat keputusan yang mungkin tidak menjadi favourite tapi dia punya impact boleh sampai kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat tu lebih pendek dan dipanggil pilihan raya. Maksudnya UMNO Presiden isytiharkan menteri-menterinya keluar daripada kerajaan. Itulah yang itu pandangan saya lah. Dah terang-terang dah. Orang kata dah declare war dah. Kita dah sebut tentang perang kat situ. Yang kita duduk situ lagi nak apa nak kena time bomb kat situ. Kita pada awalnya kita masih boleh berharap. Sewaktu di persidangan PAU tu kita masih boleh berharap sebab kita tidak tahu lagi mendung tu akan mendatangkan hujan atau tidak. Tapi setelah umpama kita dah jemur kain ni, tadi kita nampak mendung, kita tak tahu hujan ke tidak, kita tak ambil kain tu, tapi tiba-tiba kita berkeras, kita nak jemur kat kain. Akhirnya hujan turun. Macam mana kuyuk lagi dia kan? Itu dia macam ni lah raja Bila kita main layang-layang, kita ulur terlalu panjang tali itu, sedangkan kita nampak awan tu berarak mendung. Kita ulur tali itu panjang-panjang. Bila hujan turun, kita tak sempat nak gulung tali itu, dan lain itu akan jatuh. Seperti yang saya cakap tadi, dalam menentukan sesuatu keputusan tu, kita tidak boleh berkecuali. Kita harus memihak ke kiri atau ke kanan. Now we have to make our decision. You already make a move. Our move is how to checkmate you. Dia macam catur kan. Jadi kalau you tak bunuh I kena bunuh you dulu. Masalahnya kita nak checkmate dia, kita dah beritahu kita punya jalan 1 bulan 8 baru kita pergi checkmate dia. Tapi awak kena sedar bahawa Presiden pun mengatakan perwakilan memberi persetujuan secara majoriti, beri mandat kepada beliau pada tempoh hari boleh dipanggil pada bila-bila masa. Tidak semestinya 1 bulan Ogos. Jadi why we want to wait? You boleh agak ke malaikat maut akan datang pada 1 bulan 8? Mungkin dia akan datang 26 hari bulan 7. Tapi ada yang kata kalau dia buat sebelum 1 bulan 8 masih dalam tempoh darurat, undangan kita tak diguna pakai sekarang ni. Dia guna undang-undang darurat. Untuk memudahkan cerita, memendekkan darurat ni, kerajaan ni harus runtuh. Bila runtuh, sama ada Yang di-Pertuan Agong
ingin mengisytiharkan darurat atau melantik seorang Perdana Menteri interim. Itu je pilihan yang ada. Jadi hujan ni adalah mandi biar basah. Biar basah kuyup kan? Sekali lah. Kalau dikatakan vaksin itu adalah untuk menghindarkan daripada penyakit COVID, apakah Perdana Menteri tidak yakin bahawa ahli-ahli parlimen ini tidak akan dijangkiti? Jadi bersidanglah. Kalau tidak, buat apa habiskan duit untuk vaksin ni? You dare or you dare not. Itu je. Kau berani atau kau tak berani. UMNO kena lebih tegas. Ketegasan itu harus dizahirkan. Dia umpama macam ni. Jangan kita cakap tak bikin, cakap tak serupa bikin. Jadi jangan bagi orang keliru. Jadi firm. In making decision you have to be firm. Kena tegas. Kalau kita cakap saya bagi seminggu semua tarik diri, within that 1 week impact and go. Apa nak jadi. Tak perlulah yang Menteri UMNO ni pergi rujuk pula kepada Presiden Parti Bersatu ni, Tan Sri, kami dalam seminggu ni kami akan berhenti. No need, not necessary. Lepas tu ada pula bagi kata-kata kalau kami letak jawatan ni apa jadi pada negara. Itu tak perlulah. Itu ada motif lain kan. Apa jadi pada negara atau apa jadi pada poket mereka. Itu yang kita nak tahu. Maknanya kan. kesetiaan pada Presiden pada UMNO tu tak cukup kuat lah. Kalau macam tu, maknanya dia niat dia lain lah. Sebab tu saya tadi pun awal ada berkata, perjuangan perlukan pengorbanan. So kalau you kata you berjuang untuk parti, buat macam Datuk Jazlan. Saya berhenti, saya letak jawatan. Walau buat IMA, JLC, saya berhenti. Itu satu pengorbanan. Maknanya dia berkorban. Dia sanggup tak ada jawatan, dia sanggup tak dapat gaji sebagai pengurusi JLC pun. Itu satu pengorbanan. Tapi kalau yang lain masih duk tarik tali, nak tunggu tali putus lambat lagi. By hook, by crook, you have to do. Kita tahu kartel ni, Hussamuddin, saya nampak macam begitu kepingin, ingin menjadi Perdana Menteri, Presiden UMNO, tetapi orang tu malu-malu kucing, tetapi berjalan orang lain yang melaksanakannya. Datuk setuju ke tak setuju? Yang seorang ni perlukan jawatan. Yang pengikut perlukan dollar and cent. Kalau dia tak tabur dollar and cent, tak ada pengikut. Jadi bila tak ada pengikut, kekuatan untuk mengejar jawatan tu tidaklah kesampaian. Jadi apabila matlamat telah menghalalkan cara untuk dia mendapat jawatan, dia boleh buat apa dia suka. Ini matlamat dia, pemikiran dia. So yang sebelah lagi pula kena fikirlah bagaimana untuk menyekat daripada dia terus bernafsu besar. Apakah betul kelaparan dia itu untuk menggang jawatan tu untuk bangsa, agama dan negara, atau hanya untuk dia dan kawan-kawan dia je? Kena faham apa tujuan dia. Tiba-tiba nak bertanding jawatan presiden. Sedangkan timbalan ada. Kalau mengikut status quo, biasanya kalau lepas presiden, timbalan presiden. Itu status quo dia lah. Tapi dia datang from nowhere, tiba-tiba nak terus pergi presiden, jadi tanda tanya juga. Jadi Datuk tak setuju lah. Saya tak setuju lah. Datuk betul-betul berharap Datuk Seri Najib akan jadi Perdana Menteri. Secara peribadi, bukan kerana dia Najib, nama dia Najib. Kerana dia punya karisma, dia punya idealisme untuk kepentingan negara, bangsa dan agama. Okey, terima kasih Datuk. Kita berhenti setakat ni dulu. Banyak lagi persoalan yang akan saya tanya. Kita buat dalam siri yang lain pula ya Datuk. Okey, sahabat semua apa yang Datuk itu nyatakan tadi ada benarnya Kerana apabila dia kata kalau kita dah buat satu isu, kita dah buka cerita yang kita tidak akan bekerjasama lagi dengan PBBM, dengan Perikatan Nasional, jadi kita harus segera bertindak. Jangan bertangguh-tangguh. Kerana dalam tempoh bertangguh-tangguh itu, pihak musuh pada UMNO ini, mereka akan melaksanakan strategi-strategi setelah mereka mengetahui bahawa kita ada langkah-langkah yang akan kita laksanakan nanti. Kerana itulah sebagaimana yang Datuk tadi nyatakan, ianya tidak ubah seperti kita main catur. Bila kita bagi tahu pada musuh langkah kita ialah ini, sebagaimana yang dinyatakan pada 1 hari bulan 8 kita akan tarik. Jadi kita lihatlah apa yang berlaku. Contohnya hari ini MIC mungkin sekarang ini sedang dipancing oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita tidak tahu lagi apa yang akan berlaku besok dan lusa. Jadi benar juga apa yang dinyatakan oleh Datuk tadi Katanya bila kita dah cakap, bertindak segera.
jangan tertangguh-tangguh. Begitulah ya, dalam pertempuran ini dalam peperangan ini kena ada perkara-perkara yang surprise yang mengejutkan kerajaan, macam permainan catur. Contoh permainan layang-layang itu pun bagus juga ya. Apabila kita sudah nampak keadaan mendung yang akan hujan, pendekkan tali, turunkan dan mudahkan supaya bila hujan turun, layang kita tidak basah, tidak jatuh begitu saja. Tetapi kita masih biarkan. Jadi inilah masalahnya ya. Saya nampak UMNO lambat bertindak. Kena lebih garang. Selagi lama kita bertangguh, maka satu demi satu musibah lagi akan kita tangguh. Begitu juga sebelum ini kita ada sebut pasal katal-katal juga. Mengambil ruang-ruang yang ada, peluang-peluang yang ada untuk ambil kesempatan. Kata-kata dalam UMNO ini mengambil kesempatan, dan mereka ini adalah juga kuncu-kuncu dalam PPBM. Saya rasa Presiden dan kepimpinan dan Majlis Tertinggi kena lebih smart sikit lah. We have to walk the talk. Assalamualaikum semua.